Berhenti daripada melakukan segala yang Anda lakukan sekarang, karena apa yang akan saya dedahkan akan mengubah cara Anda berpikir tentang prestasi selama-lamanya. Jika Anda seorang lelaki berusia lebih 50 tahun dan Anda tertanya-tanya mengapa keyakinan intim Anda tidak seperti dahulu, jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Ia tiada kaitan dengan usia Anda. 3 minggu lalu, Encik Asman bin Yusuf, seorang pengurus pembinaan berusia 58 tahun dari Kuala Lumpur, duduk di pejabat saya dengan air mata di matanya. "Dr. Farahani," katanya, "saya akan kehilangan istri saya. Bukan karena kami tidak mencintai satu sama lain, tetapi karena saya tidak dapat beraksi seperti dahulu. Saya telah mencoba segala-galanya, pil, suplemen, malah terapi, tiada apa yang berkesan. Saya berasa seperti kurang lelaki setiap hari. Nama saya Dr. Farahani dan saya telah mengkhususkan diri dalam kesehatan lelaki selama lebih 3 dekad. Apa yang saya beritahu Encik Asman pada hari itu dan apa yang akan saya kongsi dengan Anda mengubah hidupnya sepenuhnya dalam masa 90 hari. Istrinya, Puan Fatimah binti Ismail, menghubungi saya minggu lalu untuk mengatakan ia seperti mendapatkan semula suaminya. Kebenarannya ialah Encik Asman tidak mengalami penurunan berkaitan usia. Dia secara tidak sadar mensabotase prestasinya sendiri melalui 6 tabiat harian mudah yang kebanyakan lelaki berusia lebih 50 tahun lakukan tanpa berpikir 2 kali. Apabila kami mengenal pasti dan menghapuskan pembunuh prestasi ini, hasilnya sangat luar biasa. Hari ini, saya akan mendedahkan 6 tabiat tersembunyi yang memusnahkan stamina, keyakinan, dan hubungan intim Anda. Yang lebih penting, saya akan memberikan Anda protokol tepat yang telah membantu ribuan lelaki menuntut semula daya hidup maskulin mereka secara semula jadi, tanpa rawatan mahal atau lawatan dokter yang memalukan. Pembunuh prestasi makan dan minum. Tabiat pertama yang secara sistematik memusnahkan prestasi Anda ialah sesuatu yang 73% lelaki berusia lebih 50 tahun lakukan secara agama, meminum minuman beralkohol pada waktu malam untuk menaikkan mood dan berehat sebelum saat-saat intim. Izinkan saya bercerita tentang Encik Ahmad Razali, seorang penasihat keuangan berusia 54 tahun dari Johor Bahru. Encik Ahmad mempunyai apa yang dia panggil ritual romantisnya. Setiap Jumat malam, dia akan membuka sebotol wain merah mahal, menuangkan 2 gelas besar untuk dirinya dan istrinya, Puan Siti Aisyah, dan mereka akan menikmati makan malam bersama. Dia pikir ini adalah cara terbaik untuk beralih daripada tekanan kerja kepada hubungan intim. Apa yang Encik Ahmad tidak sadar ialah 2 gelas wain itu secara sistematik memusnahkan prestasinya dalam 3 cara yang menghancurkan yang kebanyakan lelaki tidak pernah kaitkan dengan minuman malam mereka. Pertama, alkohol secara langsung menekan keupayaan sistem saraf pusat Anda untuk mengekalkan rangsangan. Apabila Anda mengambil alkohol sebelum keintiman, ia mengurangkan sensitivity dan responsif laluan saraf yang mengawal prestasi Anda. Pikirkan ia seperti meletakkan suis peredup pada sistem tindak balas semula, jadi badan Anda semuanya menjadi senyap dan kurang berkesan. Kedua, alkohol mengganggu sistem vaskular Anda dengan cara yang sangat merosakkan bagi lelaki berusia lebih 50 tahun. Pada mulanya, alkohol menyebabkan pembesaran saluran darah yang mungkin membuat Anda berasa santai dan yakin. Tetapi dalam masa 30 hingga 10 menit, saluran darah yang sama mengecil secara mendadak, mengurangkan aliran darah ke kawasan yang tepat di mana Anda memerlukan peredaran maksimum untuk prestasi puncak. Ketiga, dan ini adalah bahagian yang paling mengejutkan Encik Ahmad, alkohol secara langsung mengganggu pengeluaran testosteron. Walaupun pengambilan alkohol sederhana hanya 2 minuman boleh menekan tahap testosteron Anda,
sehingga 24 jam. Pada usia 54 tahun, testosteron Encik Ahmad sudah menurun secara semula, jadi disebabkan usia. Sesi wine Jumat malam itu menyebabkan tahapnya menurun lebih jauh. Penyelidikan mengenai perkara ini sangat jelas. Kajian komprehensif yang diterbitkan dalam Journal of Sexual Medicine menjejaki 200 lelaki berusia 45 hingga 65 tahun selama 2 tahun. Mereka mendapati bahwa lelaki yang mengambil alkohol dalam masa 4 jam aktiviti intim adalah 67% lebih mungkin mengalami kesukaran prestasi berbanding mereka yang berpantang. Tetapi yang lebih membimbangkan, kajian itu juga mendapati bahwa lelaki yang kerap mengambil alkohol sebelum keintiman mengembangkan apa yang penyelidik sebut sebagai kebergantungan prestasi, di mana mereka percaya mereka memerlukan alkohol untuk berehat dan beraksi, mewujudkan kitaran ganas yang memburukkan masalah dari masa ke masa. Apabila saya menerangkan perkara ini kepada Encik Ahmad, dia ragu-ragu. Dokter, katanya, wine telah menjadi sebahagian daripada budaya romantis selama berabad-abad. Bagaimana ia boleh menjadi begitu teruk? Saya memberitahunya untuk mencoba eksperimen selama 2 minggu sahaja. Gantikan wine malam dengan teh herba yang mengandungi ginkgo biloba dan ginseng. Kedua-duanya secara semula jadi menyokong peredaran dan relaksasi tanpa kesan alkohol yang memusnahkan prestasi. Hasilnya sangat dramatik. Dalam masa 10 hari, Encik Ahmad menyadari peningkatan dalam tenaga, fokus, dan prestasinya. Pada minggu ketiga, Puan Siti Aisyah memberitahu saya secara pribadi bahwa ia seperti intim dengan lelaki yang sama sekali berbeza, lebih hadir, lebih yakin, dan jauh lebih mampu. Sebelum kita meneruskan pembunuh prestasi seterusnya, saya perlu Anda menekan butang langgan sekarang jika Anda belum melakukannya. Maklumat yang saya kongsi dalam video ini telah membantu ribuan lelaki berusia lebih 50 tahun menuntut semula keyakinan dan daya hidup mereka, dan saya tidak mahu Anda terlepas strategi penggubah hidup ini yang boleh mengubah kehidupan intim Anda. Hormon tekanan yang merampas kemaskulinan Anda. Tabiat kedua yang memusnahkan prestasi ialah kekal dalam pengaktifan tekanan kronik sepanjang hari Anda, dan sehingga waktu malam Anda. Ini sangat merosakkan bagi lelaki berusia lebih 50 tahun yang berprestasi tinggi, yang membawa tekanan kerja dan tanggung jawab hidup ke dalam saat-saat paling intim mereka. Pertimbangkan Encik David Tan, seorang pemilik perniagaan berusia 52 tahun dari Selangor yang membina sebuah firma perundingan yang berjaya dari bawah. Encik David bangga dengan sentiasa bersedia menjawab email sehingga waktu tidur, menyimak laporan di tempat tidur, dan merancang strategi hari berikutnya, sehingga istrinya, Puan Jennifer Lee, mematikan lampu. Encik David pikir dia bersikap bertanggung jawab dan produktif. Apa yang dia tidak paham ialah tekanan kronik mencetuskan pengeluaran kortisol yang berlebihan, dan kortisol secara harfiah adalah musuh testosteron dan prestasi seks. Inilah yang sebenarnya berlaku dalam badan Anda apabila Anda mengekalkan pengaktifan tekanan kronik. Kelenjar adrenal Anda terus mengepam kortisol yang menghantar isyarat ke seluruh sistem Anda bahwa Anda berada dalam mode survival. Dalam mode survival, badan Anda membuat keputusan kritikal, pembiakan dan keintiman tidak penting untuk kelangsungan hidup segera, jadi sistem ini dimatikan untuk menjimatkan tenaga untuk menangani ancaman yang dirasakan. Ini mewujudkan apa yang ahli endokrinologi sebut sebagai kesan papan jongkang kortisol testosteron. Apabila tahap kortisol meningkat, pengeluaran testosteron runtuh. Bagi lelaki berusia lebih 50 tahun yang sudah mengalami penurunan testosteron semula, jadi tekanan kronik boleh mengurangkan tahap testosteron sebanyak tambahan 20 hingga 40%. Tetapi kerusakan tidak berhenti di situ. Tekanan kronik juga mencipta ketegangan otot yang berterusan di seluruh badan Anda, terutamanya di lantai pelvis, fleksor pinggul, dan punggung bawah Anda. Ketegangan ini bertindak seperti turniket,
menyekat aliran darah ke kawasan yang tepat yang memerlukan peredaran maksimum untuk prestasi optimum. Tambahan pula, kortisol yang tinggi mengganggu pengeluaran nitrik oksida, sebatian utama yang digunakan badan Anda untuk membesarkan saluran darah dan meningkatkan peredaran semasa rangsangan. Tanpa nitrik oksida yang mencukupi, badan Anda tidak dapat mencapai atau mengekalkan prestasi puncak tanpa mengira keinginan atau keadaan mental Anda. Apabila saya bekerja dengan Encik David untuk mewujudkan apa yang saya panggil protokol penutupan tekanan, bermula 2 jam sebelum waktu tidur, transformasinya sangat luar biasa. Protokol itu termasuk mematikan semua peranti, melakukan 15 menit latihan pernafasan dalam, regangan lembut yang fokus pada kawasan pelvis, dan meditasi ringkas untuk membersihkan pikirannya daripada pikiran berkaitan kerja. Dalam masa 3 minggu, tahap kortisol Encik David menurun sebanyak 34% diukur melalui ujian air liur. Yang lebih penting, tahap testosteronnya meningkat sebanyak 28% dan masalah prestasinya hampir hilang. Puan Jennifer kemudian memberitahu saya bahwa Encik David telah menjadi lebih hadir, lebih yakin, dan lebih mampu berbanding dalam lebih sedekat. Wawasan utama di sini ialah memahami bahwa prestasi intim puncak memerlukan pengaktifan sistem saraf parasimpatetik Anda, mod rehat, dan pencernaan badan Anda. Ini adalah bertentangan dengan keadaan lawan atau lari simpatetik yang dikekalkan oleh tekanan kronik. Hanya dalam mod parasimpatetik, badan Anda dapat mengakses sepenuhnya keupayaan prestasi semula jadinya. Penyelidikan yang diterbitkan dalam Archives of Sexual Behavior mengesahkan hubungan ini. Lelaki yang mengamalkan teknik pengurangan tekanan dan pengaktifan parasimpatetik sebelum saat-saat intim menunjukkan hasil prestasi 78% lebih baik dan kadar kepuasan 89% lebih tinggi berbanding mereka yang kekal. Dalam keadaan tekanan kronik, izinkan saya bertanya kepada Anda dan saya mahu Anda menjawab dengan jujur di komen di bawah. Berapa jam sebelum waktu tidur Anda biasanya berhenti menyimak email kerja atau memikirkan tanggung jawab esok? Jawaban Anda mungkin mendedahkan mengapa prestasi Anda tidak seperti dahulu. Perangkap tenaga petang yang memudaratkan selepas gelap. Tabiat ketiga yang secara tidak sadar mensabotase prestasi intim Anda ialah mengambil kafein dalam masa 6 hingga 8 jam aktiviti malam. Ini mungkin mengejutkan Anda karena ramai lelaki berpendapat kafein memberikan tenaga dan kewaspadaan yang seharusnya meningkatkan prestasi. Saya tidak akan melupakan Encik Thomas Wong, seorang jurutera Parisian berusia 56 tahun dari Pulau Pinang. Encik Thomas telah mengembangkan apa yang dia panggil sistem produktivitinya. Kopi sepanjang pagi, minuman tenaga pada pukul 3 petang untuk mengatasi kejatuhan tenaga petang, dan kadang-kadang kopi lain sekitar pukul 5 petang jika dia mempunyai kerja malam untuk diselesaikan. Encik Thomas perkaya jadwal kafein ini membuat dia bertenaga dan berjaga-jaga untuk semua aktiviti malamnya, termasuk masa intim dengan istrinya, Puan Suling. Apa yang dia dapati melalui kerja kami bersama ialah masa kafein ini sebenarnya memusnahkan prestasinya dalam 3 cara kritikal. Pertama, kafein mempunyai separuh hayat 6 hingga 8 jam pada kebanyakan lelaki berusia lebih 50 tahun, yang bermaksud minuman tenaga pukul 3 petang itu masih beredar pada tahap yang signifikan dalam sistemnya pada pukul 12 atau 10 malam. Ini mewujudkan keadaan rangsangan berlebihan sistem saraf yang menyukarkan untuk mencapai kesadaran yang fokus dan santai yang penting untuk prestasi intim puncak. Daripada berasa terangsang secara semula jadi dan hadir bersama Puan Suling, Encik Thomas berasa gelisah, terganggu, dan tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam saat itu. Pikirannya akan berlumba dengan pemikiran rawak dan badannya akan berasa tegang daripada santai dan responsif. Kedua, kafein menyebabkan vasokonstriksi.
penyempitan saluran darah di seluruh sistem kardiovaskular Anda. Ini adalah tepat bertentangan dengan apa yang Anda perlukan untuk prestasi optimum yang memerlukan aliran darah dan peredaran maksimum. Minuman tenaga yang Encik Thomas pikir meningkatkan prestasinya sebenarnya menyekat aliran darah yang sangat diperlukannya. Ketiga, dan ini adalah penemuan yang paling mengejutkan bagi Encik Thomas, pengambilan kafein pada lewat hari mengganggu irama hormon semula, jadi Anda dengan cara yang secara khusus mempengaruhi prestasi malam. Kafein mengganggu pengeluaran melatonin yang bukan sahaja mempengaruhi tidur. Melatonin memainkan peranan penting dalam mengawal lonjakan testosteron yang berlaku secara semula, jadi pada lelaki yang sehat semasa waktu malam, apabila kafein menyekat lonjakan testosteron semula jadi ini, Anda kehilangan akses kepada sokongan hormon yang biasanya diberikan oleh badan Anda untuk aktiviti intim. Pada dasarnya, Anda melawan biologi Anda sendiri. Penyelidikan yang menyokong hubungan ini adalah luas. Satu kajian yang diterbitkan dalam International Journal of Impotence Research mengikuti 800 lelaki berusia 50 hingga 70 tahun selama 18 bulan menjejaki corak pengambilan kafein dan hasil prestasi mereka. Lelaki yang mengambil kafein dalam masa 6 jam aktiviti intim mempunyai kadar kesukaran prestasi 43% lebih tinggi dan kadar kebimbangan prestasi 38% lebih tinggi berbanding mereka yang menghapuskan kafein lewat hari. Apabila Encik Thomas beralih kepada masa pemotongan kafein pukul 2 petang dan menggantikan minuman tenaga petangnya dengan campuran adaptogen semula, jadi yang mengandungi ashwagandha, rhodiola, dan ginseng Amerika, tahap tenaga malamnya menjadi lebih stabil dan mampan. Yang lebih penting, kebimbangan prestasinya hilang dan keyakinannya kembali ke tahap yang tidak pernah dialaminya selama bertahun-tahun. Penyelesaiannya bukan menghapuskan kafein sepenuhnya, ia adalah tentang masa strategik dan alternatif semula jadi. Jika Anda memerlukan sokongan tenaga petang, pilih adaptogen dan vitamin B yang meningkatkan tenaga tanpa mengganggu prestasi malam. Simpan pengambilan kafein Anda untuk waktu pagi saja dan berikan badan Anda masa untuk memprosesnya sepenuhnya sebelum aktiviti intim. Pukul berapa Anda biasanya mengambil minuman berkafein terakhir Anda setiap hari? Kongsi di komen karena masa kafein Anda mungkin menjadi kunci untuk membuka prestasi yang lebih baik. Produk kebersihan yang mencipta kekacauan kimia. Tabiat keempat yang memusnahkan prestasi melibatkan pendedahan kimia daripada produk kebersihan dan penjagaan diri biasa yang digunakan oleh kedua-dua pasangan sebelum saat-saat intim. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan pasangan tidak pernah pertimbangkan, tetapi ia mempunyai kesan yang dahsyat terhadap kimia semula jadi sensitivity dan prestasi. Izinkan saya berkongsi kisah Puan Siti dan Encik Ali Abdul Rahman dari Kuala Lumpur. Encik Ali adalah seorang pengarah pemasaran berusia 59 tahun dan Puan Siti adalah istrinya selama 32 tahun. Puan Siti sentiasa sangat teliti tentang kebersihan sebelum saat-saat intim. Dia akan menggunakan sabun antibakteria, semburan kebersihan feminin, pencuci badan wangi, dan apa yang dia panggil produk penyegar untuk memastikan dia berasa bersih dan yakin. Encik Ali menyokong rutin ini karena dia mahu Puan Siti berasa selesa dan mereka berdua percaya bahwa pembersihan menyeluruh adalah penting untuk keintiman. Apa yang mereka tidak sadar ialah produk ini mengandungi bahan kimia keras yang secara sistematik mengganggu keseimbangan pH semula, jadi bakteria bermanfaat dan isyarat kimia yang penting untuk fungsi intim yang sehat dan prestasi puncak. Bahan kimia dalam kebanyakan sabun antibakteria, terutamanya triklosan, benzalkonium klorida, dan sodium lauryl sulfate, bukan sahaja menghapuskan bakteria berbahaya. Ia memusnahkan bakteria bermanfaat yang mengekalkan tahap HA yang sehat, pelinciran semula jadi, dan sistem komunikasi kimia yang meningkatkan rangsangan dan sensitivity bagi kedua-dua pasangan.
Apabila Anda mengganggu mikrobiom semula jadi ini, beberapa perkara yang dahsyat berlaku. Pertama, keseimbangan pH semula jadi menjadi terganggu yang boleh menyebabkan ketidakselesaan, mengurangkan sensitivity, dan mengurangkan pelinciran semula jadi. Kedua, penghapusan bakteria bermanfaat sebenarnya meningkatkan risiko jangkitan dan ketidakseimbangan yang seterusnya mengurangkan keselesaan dan keinginan untuk keintiman. Pensemburan kebersihan feminin sangat bermasalah karena ia sering mengandungi paraben, talates, wangian sintetik, dan sebatian berasaskan alkohol yang boleh menyebabkan kerengsaan, reaksi alergi, dan luka bakar kimia pada tisu sensitif. Bahan kimia ini juga boleh diserap melalui kulit dan mengganggu fungsi hormon semula, jadi dan mekanisme rangsangan. Yang lebih membimbangkan, banyak produk ini mengandungi pengganggu endokrin, bahan kimia yang mengganggu pengeluaran dan isyarat hormon. Bagi lelaki berusia lebih 50 tahun yang sudah berurusan dengan penurunan testosteron semula, jadi pendedahan kepada bahan kimia ini boleh seterusnya menekan fungsi hormon dan mengurangkan keupayaan prestasi. Kesan pada Encik Ali adalah signifikan tetapi halus. Dia menyadari sensitivity berkurangan, ketidakselesaan sekali-sekala semasa keintiman, dan penurunan umum dalam tindak balas rangsangan semula jadinya. Apa yang dia tidak sadar ialah sisa kimia daripada produk kebersihan Puan Siti mempengaruhi kimia semula jadi dan mekanisme prestasi badannya sendiri. Apabila saya mengesyorkan agar Puan Siti dan Encik Ali beralih kepada produk pembersih semula jadi yang lembut, V seimbang, direka khusus untuk kawasan intim, produk bebas daripada bahan kimia keras, wangian sintetik, dan pengganggu endokrin, mereka menyadari peningkatan dalam masa seminggu sahaja. Puan Siti melaporkan peningkatan keselesaan dan pelinciran semula jadi. Encik Ali mengalami peningkatan sensitivity dan tindak balas rangsangan yang lebih boleh diperkayai. Kedua-duanya menyadari bahwa kimia intim mereka terasa lebih semula jadi dan mudah berbanding bertahun-tahun yang lalu. Penyelesaiannya sangat mudah. Hapuskan produk yang mengandungi bahan kimia keras, wangian sintetik, paraben, phthalates, dan agen antibakteria. Sebaliknya, gunakan hanya pembersih pH seimbang yang lembut yang dirumus khas untuk kegunaan intim, atau hanya gunakan air suam yang selalunya mencukupi untuk individu yang sehat. Percayai mekanisme pembersihan semula. Jadi badan Anda daripada melawannya dengan bahan kimia keras. Kimia intim Anda direka untuk berfungsi dengan sempurna apabila Anda berhenti mengganggunya melalui pendedahan kimia. Suplemen prasenaman yang memusnahkan prestasi. Tabiat kelima yang memusnahkan prestasi ialah mengambil suplemen prasenaman dalam masa 8 hingga 12 jam saat-saat intim. Ramai lelaki berusia lebih 50 tahun telah mula menggunakan suplemen ini untuk mengekalkan tenaga dan jisim otot mereka apabila usia meningkat, tetapi mereka secara tidak sadar mewujudkan persekitaran kimia yang toksik kepada prestasi intim. Encik Gary Chua, seorang pengurus jualan berusia 51 tahun dari Miri, Sarawak, yang mula pergi ke gym selepas kerja sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk kekal sehat dan menarik bagi istrinya, Puan Lisa. Encik Gary akan mengambil suplemen prasenaman yang populer sekitar pukul 5 petang sebelum senaman malamnya, kemudian pulang untuk makan malam dan aktiviti malam. Encik Gary pikir dia membuat pilihan yang bijak, kekal cergas, mengekalkan tenaganya, dan menjaga kesehatannya. Apa yang dia tidak sadar ialah kebanyakan suplemen prasenaman mengandungi koktail perangsang sintetik dan penambah prestasi yang kekal aktif dalam sistem Anda selama 8 hingga 12 jam dan mencipta pelbagai masalah untuk prestasi intim.
Kebanyakan suplemen prasenaman mengandungi dos kafein yang besar, seringkali 200 hingga 400 mg, bersamaan dengan 2 hingga 4 cawan kopi pekat. Ia juga termasuk perangsang sintetik seperti sinefrine, yohimbine, dan pelbagai campuran proprietari yang merangsang sistem saraf dan sistem kardiovaskular Anda secara berlebihan. Perangsang ini mencipta beberapa masalah kritikal untuk prestasi malam. Pertama, ia mengunci sistem saraf Anda dalam pengaktifan simpatetik, keadaan lawan atau lari, menjadikannya mustahil untuk mencapai kesadaran yang santai dan fokus yang penting untuk prestasi intim puncak. Anda perlu dapat beralih ke mode parasimpatetik, tetapi perangsang prasenaman menghalang peralihan ini. Kedua, banyak suplemen prasenaman menyebabkan vasokonstriksi yang signifikan, pengetatan saluran darah di seluruh badan Anda. Ini sangat bermasalah bagi lelaki berusia lebih 50 tahun yang mungkin sudah berurusan dengan cabaran peredaran berkaitan usia. Apabila Anda memerlukan aliran darah maksimum untuk prestasi, suplemen ini secara aktif menentang Anda. Ketiga, dan ini adalah penemuan yang paling mengejutkan bagi Encik Gary, banyak suplemen prasenaman mengandungi bahan-bahan yang sebenarnya mengganggu pengeluaran dan penggunaan nitrik oksida. Nitrik oksida adalah sebatian utama yang digunakan badan Anda untuk meningkatkan aliran darah dan mengekalkan prestasi semasa saat-saat intim. Beberapa formula prasenaman termasuk bahan-bahan seperti pemanis tiruan, pewarna sintetik, dan pengawet kimia yang boleh mengganggu pengeluaran hormon dan mengganggu mekanisme rangsangan semula jadi badan Anda. Yang lain mengandungi sebatian yang bersaing dengan asid amino yang diperlukan oleh badan Anda untuk menghasilkan nitrik oksida dengan berkesan. Apabila Encik Gary menukar jadwal senamannya ke awal pagi dan menghapuskan suplemen prasenaman malam, menggantikannya dengan sokongan tenaga semula, jadi daripada serbuk bit, citrulline malat, dan adaptogen yang diambil lebih awal pada hari itu, prestasi malamnya meningkat secara dramatik. Dalam masa 2 minggu sahaja, transformasinya sangat luar biasa. Encik Gary mengekalkan tenaga senamannya dan kemajuan pembinaan otot, tetapi prestasi malamnya menjadi lebih boleh dipercayai dan memuaskan berbanding bertahun-tahun yang lalu. Puan Lisa memberitahu saya secara pribadi bahwa Encik Gary telah menjadi lebih hadir, lebih yakin, dan lebih mampu semasa masa intim mereka bersama. Prinsip utama di sini adalah masa dan alternatif semula jadi. Jika Anda memerlukan sokongan prasenaman, gunakannya hanya untuk senaman pagi atau awal petang, tidak pernah dalam masa 8 jam aktiviti intim yang dirancang. Pilih bahan semula jadi yang menyokong daripada mengganggu keupayaan prestasi malam badan Anda. Alternatif semula jadi seperti serbuk bit menyediakan prekursor nitrik oksida yang sebenarnya meningkatkan peredaran. Adaptogen seperti ashwagandha dan rhodiola menyokong tenaga dan pengurusan tekanan tanpa merangsang sistem saraf Anda secara berlebihan. Citrulline malate meningkatkan aliran darah dan fungsi otot tanpa kejatuhan dan gangguan perangsang sintetik. Protokol pemulihan yang membuka potensi semula, jadi Anda tabiat ke-6 dan yang paling transformatif, melibatkan pengaktifan sistem pemulihan parasimpatetik badan Anda secara sengaja sebelum saat-saat intim. Ini adalah bertentangan sepenuhnya dengan apa yang kebanyakan lelaki berusia lebih 50 tahun lakukan, dan ia adalah kunci rahasia untuk membuka potensi prestasi semula, jadi Anda tanpa mengira usia Anda. Kebanyakan lelaki kekal terkunci dalam pengaktifan sistem saraf simpatetik, keadaan tekanan lawan atau lari, sepanjang hari mereka dan sehingga waktu malam mereka. Ini adalah racun mutlak untuk prestasi intim karena badan Anda tidak dapat mengakses mekanisme rangsangan dan prestasi semula jadinya semasa dalam mode survival. Sistem saraf parasimpatetik Anda adalah mode rehat dan pencernaan Anda, dan ia sangat penting untuk prestasi intim yang optimum.
Apabila sistem parasimpatetik Anda diaktifkan dengan betul, badan Anda dapat mengakses sepenuhnya mekanisme rangsangan semula jadinya, mengoptimumkan aliran darah di seluruh sistem Anda, dan mengekalkan keyakinan yang santai yang membawa kepada pengalaman prestasi puncak. Izinkan saya bercerita tentang Dr. William C.A., seorang dokter berusia 57 tahun dari Kuala Lumpur. Walaupun pengetahuannya yang luas dalam bidang perubatan, Dr. William menghadapi masalah prestasi yang menjejaskan perkahwinannya dengan istrinya, Puan Maria. Masalahnya bukan perubatan atau fisikal. Ia adalah bahwa dia tidak pernah membenarkan sistem sarafnya beralih dari mode profesional ke mode intim. Dr. William akan menyelesaikan janji temu pesakit terakhirnya, memandu pulang sambil menyemakas secara mental, memeriksa jurnal perubatan semasa makan malam, dan terus memikirkan tanggung jawab kerja sehingga waktu tidur. Sistem sarafnya tidak pernah berpeluang untuk beralih keluar dari mode profesional berprestasi tinggi dan ke dalam keadaan santai dan hadir yang penting untuk hubungan intim. Saya mengajar Dr. William protokol pengaktifan parasimpatetik komprehensif 25 menit yang kini dia gunakan secara agama sebelum mana-mana masa intim yang dirancang dengan Puan Maria. Protokol ini mempunyai 4 fase yang berbeza, setiap satunya direka untuk secara sistematik mengalihkan sistem sarafnya dari pengaktifan tekanan ke kesediaan prestasi. Fase 1 melibatkan 6 menit pernafasan diafragmatik dalam menggunakan corak tertentu. Menarik nafas perlahan selama 4 kiraan melalui hidung, menahan nafas perlahan selama 4 kiraan, kemudian menghembus nafas sepenuhnya melalui mulut selama 8 kiraan. Corak pernafasan ini serta-merta mula mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik dan mengurangkan tahap kortisol di seluruh badan Anda. Fase 2 termasuk 6 menit relaksasi otot progresif, bermula dari jari kaki Anda dan secara sistematik bergerak ke atas melalui setiap kumpulan otot ke kepala dan muka Anda. Anda secara sedar mengecutkan setiap kumpulan otot selama 5 saat, kemudian melepaskan sepenuhnya sambil fokus pada sensasi relaksasi dan peningkatan aliran darah. Fase ini menghilangkan ketegangan fisikal dan meningkatkan peredaran di seluruh badan Anda. Fase 3 melibatkan 6 menit amalan kehadiran berkesedaran di mana Anda fokus sepenuhnya pada sensasi fisikal positif dalam badan Anda dan perasaan penghargaan dan tarikan terhadap pasangan Anda. Semasa fase ini, Anda menghapuskan semua pikiran tentang tekanan kerja, tanggung jawab, atau tekanan prestasi, melatih minda Anda untuk hadir sepenuhnya dalam saat itu. Fase 4 termasuk 7 menit regangan lembut yang secara khusus menyasarkan fleksor pinggul Anda, punggung bawah, otot lantai pelvis, dan paha dalam. Regangan ini mengoptimumkan aliran darah ke kawasan pelvis Anda, melepaskan ketegangan dari kawasan yang biasanya menyekat peredaran, dan menyediakan badan Anda secara fisikal untuk prestasi puncak. Hasil protokol ini secara konsisten luar biasa. Keyakinan dan prestasi Dr. William sepenuhnya berubah dalam masa 2 minggu sahaja latihan yang konsisten. Puan Maria memberitahu saya, ia seperti intim dengan lelaki yang sama sekali. Berbeza, lebih hadir, lebih yakin, lebih terhubung, dan jauh lebih mampu. Sains yang menyokong pendekatan ini adalah luas dan meyakinkan. Penyelidikan yang diterbitkan dalam Archives of Sexual Behavior menunjukkan bahwa lelaki yang mengamalkan teknik pengaktifan parasimpatetik sebelum saat-saat intim mempunyai hasil prestasi 78% lebih baik, kadar kepuasan 89% lebih tinggi, dan kadar kebimbangan prestasi 65% lebih rendah berbanding lelaki yang tidak menggunakan teknik ini. Penyelidikan tambahan dari International Journal of Men's Health mendapati bahwa lelaki berusia lebih 50 tahun yang kerap mengamalkan pengaktifan parasimpatetik menunjukkan peningkatan dalam tahap testosteron, pengeluaran nitrik oksida, peredaran, dan kepuasan seksual keseluruhan yang menyaingi kesan intervensi perubatan, tetapi tanpa sebarang kesan sampingan atau kos berterusan. Sebelum saya berkongsi sistem integrasi lengkap yang mengikat semua strategi ini bersama,
pastikan Anda telah menekan butang langgan dan loseng pemberitahuan. Saya telah membantu ribuan lelaki berusia lebih 50 tahun menuntut semula daya hidup dan keyakinan maskulin mereka menggunakan protokol tepat ini, dan saya tidak mau Anda terlepas sebarang strategi lanjutan yang saya kongsi di saluran ini. Sistem pemulihan daya hidup maskulin ke-60 hari lengkap. Sekarang, inilah bagaimana untuk mengintegrasikan semua strategi peningkatan prestasi ini ke dalam sistem lengkap yang akan secara sistematik memulihkan daya hidup maskulin semula. Jadi Anda sepanjang 60 hari akan datang. Hari 1 hingga 30. Fasa penghapusan dan asas. Semasa bulan pertama yang kritikal ini, fokus utama Anda adalah menghapuskan 6 tabiat yang memusnahkan prestasi yang telah kita bincangkan sambil mewujudkan korak asas yang baru. Hapuskan pengambilan alkohol dalam masa 6 jam dari sebarang aktiviti intim yang dirancang. Gantikan minuman beralkohol malam dengan teh herba yang mengandungi ginkgo biloba, ginseng, atau campuran adaptogenik yang menyokong peredaran dan relaksasi tanpa gangguan prestasi. Tetapkan masa pemotongan kafein pukul 2 petang atau lebih awal. Gantikan kafein petang dan malam dengan penyokong tenaga semula, jadi seperti rhodiola, ashwagandha, vitamin kompleks B atau teh hijau yang diambil hanya pada waktu pagi. Laksanakan protokol penutupan tekanan malam Anda bermula tepat 2 jam sebelum waktu tidur. Ini termasuk mematikan semua peranti berkaitan kerja, melakukan pernafasan dalam, regangan lembut, dan ritual peralihan mental yang mengalihkan Anda dari mode kerja ke mode pribadi, beralih kepada produk kebersihan intim pH seimbang tanpa bahan kimia untuk Anda dan pasangan Anda. Hapuskan semua produk yang mengandungi detergen keras, wangian sintetik, paraben, talats, dan agen antibakteria yang mengganggu kimia semula jadi dan sensitivity. Sesuaikan masa suplemen senaman Anda untuk menghapuskan semua perangsang prasenaman dalam masa 8 jam dari aktiviti intim yang dirancang. Jika Anda bersenam pada waktu malam, beralih kepada penyokong tenaga semula jadi atau alihkan senaman Anda ke waktu pagi. Hari 31 hingga 10, fasa pengoptimuman dan pembinaan kemahiran. Semasa bulan kedua, Anda akan membina asas yang telah ditetapkan pada bulan pertama sambil menambah teknik peningkatan prestasi lanjutan. Kuasai protokol pengaktifan parasimpatetik 25 menit dan gunakannya secara konsisten sebelum sebarang aktiviti intim. Jejaki kemajuan Anda dan perhatikan peningkatan dalam relaksasi, kehadiran, fokus, dan keyakinan semula jadi semasa saat-saat intim. Optimumkan pemakanan Anda untuk menyokong prestasi semula, jadi melalui makanan kaya prekursor nitrik oksida seperti sayuran hijau gelap, delima, tembikai, dan ubi bit. Tambah makanan tinggi zinc seperti tiram, biji labu, dan daging lembu yang diberi makan rumput untuk menyokong pengeluaran testosteron. Masukkan suplemen yang disasarkan termasuk vitamin D3, asid lemak omega 3, magnesium, dan herba adaptogenik yang menyokong pengeluaran hormon, peredaran, dan pengurusan tekanan tanpa mengganggu prestasi. Tetapkan amalan pengoptimuman tidur yang kerap, termasuk rutin waktu tidur yang konsisten, kawalan persekitaran bilik tidur, dan tabiat kebersihan tidur yang menyokong pengeluaran dan pemulihan testosteron semula jadi. Hari 61 hingga 90, fasa integrasi dan penguasaan. Semasa bulan terakhir ini, Anda akan mengintegrasikan semua strategi sebelumnya sambil menambah teknik lanjutan untuk hasil jangka panjang yang mampan. Perhalusi protokol pengaktifan parasimpatetik Anda berdasarkan korak tindak balas dan pilihan individu Anda. Sesetengah lelaki mendapat manfaat daripada fasa pernafasan yang lebih panjang, yang lain lebih suka masa regangan tambahan. Sesuaikan protokol untuk mengoptimumkan hasil pribadi Anda. Laksanakan teknik peningkatan peredaran lanjutan, termasuk mandi kontras, pose yoga khusus untuk peredaran pelvis, dan senaman yang disasarkan yang menguatkan otot yang terlibat dalam prestasi sambil meningkatkan aliran darah.
Tetapkan sistem pemantauan dan penyesuaian berterusan untuk menjejaki tahap tenaga Anda, mood, keyakinan, dan hasil prestasi. Cipta gelung maklum balas yang membolehkan Anda mengoptimumkan pendekatan Anda secara berterusan berdasarkan hasil dunia sebenar. Kembangkan kemahiran komunikasi dan hubungan dengan pasangan Anda yang meningkatkan keintiman, mengurangkan tekanan prestasi, dan mewujudkan persekitaran di mana keupayaan semula, jadi Anda dapat berkembang tanpa kebimbangan atau jangkaan. Sepanjang 90 hari, kekalkan penjejakan terperinci tahap tenaga Anda, mood, tahap tekanan, quality tidur, dan keyakinan. Kebanyakan lelaki menyadari peningkatan awal dalam minggu pertama, perubahan signifikan pada minggu keempat, dan transformasi lengkap pada hari ke-90. Lelaki yang mengikuti protokol ini secara konsisten melaporkan hasil yang jauh melebihi peningkatan prestasi intim. Mereka mengalami tahap tenaga yang lebih tinggi, kestabilan mood yang lebih baik, peningkatan keyakinan dalam semua bidang kehidupan, kualiti tidur yang lebih baik, dan rasa daya hidup maskulin yang tidak pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Ingat, ini bukan penyelesaian sementara atau tampalan. Ini adalah tentang secara sistematik memulihkan keupayaan prestasi semula. Jadi badan Anda yang telah ditekan oleh tabiat dan faktor gaya hidup yang kelihatan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya memusnahkan daya hidup maskulin Anda. Seperti Encik Asman, pengurus pembinaan yang memulakan perjalanan ini dengan perasaan kalah dan berakhir dengan perkawinan yang lebih kukuh daripada sebelumnya. Atau Encik Ahmad yang mendapati bahwa menghapuskan wine malam bukan sahaja meningkatkan prestasinya, tetapi juga tenaga keseluruhan dan kepuasan hidupnya. Atau Dr. William, dokter yang menggunakan pengetahuan perubatannya digabungkan dengan pendekatan semula, jadi ini untuk menuntut semula keyakinan dan keupayaan yang dia pikir telah hilang selama-lamanya. Badan Anda mempunyai potensi luar biasa untuk prestasi, daya hidup, dan keyakinan pada sebarang usia. 6 tabiat ini telah menyekat potensi itu, tetapi sekarang Anda mempunyai sistem lengkap untuk membebaskan diri dan menuntut semula apa yang menjadi hak Anda. Di komen di bawah, saya mau Anda memberitahu saya 2 perkara. Pertama, tabiat pembunuh prestasi mana antara 6 ini yang paling mengejutkan Anda? Kedua, jika Anda bersedia untuk komited melaksanakan sistem transformasi 60 hari ini, tulis perubahan supaya saya tahu Anda serius tentang menuntut semula daya hidup maskulin Anda. Dan jika Anda mendapati maklumat ini berharga, kongsi video ini dengan mana-mana lelaki berusia lebih 50 tahun yang berhak tahu bahwa usia tidak semestinya bermakna penurunan. Keyakinan prestasi dan kepuasan intim, Anda boleh menjadi lebih baik pada usia 50 tahun daripada pada usia 40 tahun apabila Anda berhenti melawan badan Anda dan mula bekerja dengan keupayaan semula jadinya. Tahun-tahun terbaik daya hidup dan prestasi maskulin Anda masih di hadapan. Persoalannya ialah, adakah Anda bersedia untuk menuntutnya?